muka surat 16 ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan kuliah subuh kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على عدوان إلا على الظالمين وهدانا على صراط مستقيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, saf kepimpinan, ngurusi jawatan kuasa masjid, seluruh jamaah sekalian, muslimin muslimat yang Allah sentiasa menghidupkan hati-hati kita. Bukan setakat Allah masih menghidupkan jasad kita, memanjangkan umur kita sehari lagi, tapi Allah juga menghidupkan hati kita. Amat malang bagi mereka yang mungkin jasad mereka masih hidup, tetapi hati mereka telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak berkeinginan, tidak ada berkehendak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita bangun di awal pagi, terus kita datang ke masjid untuk kita solat berjamaah, untuk kita sujud kepada Allah. Kita mengharapkan mudah-mudahan pada hari ini Allah sentiasa merahmati dan melindungi kita dengan amal-amal yang soleh. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini kita akan sambung dengan kitab Samarul Jannah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi. Khuzu min a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah oleh kamu. Khuzu mana ambillah daripada segala amal. Mana amal, segala perbuatan amal. Apa yang kamu berkuasa, ma tutiqu, apa yang kamu mampu, yang kamu berkuasa untuk melakukan. Baik itu amalan ini kita lakukan mengikut kemampuan. Contoh kalau solat, ikut kemampuan, tapi wajib. Tak boleh kita tinggalkan walaupun dalam keadaan uzur. Tak boleh bangun, maka menunaikannya adalah merupakan kewajipan, tetapi mengikut kemampuan. Barang yang engkau berkuasa. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan jemu sehingga engkau jemu. Maknanya Allah sentiasa menerima apa juga amalan, tak pernah jemu terhadap apa yang kita lakukan. Ada kalangan manusia ini kadang-kadang dia jemu, dulu rajin datang ke masjid, tapi lama kelamaan futur, lama kelamaan dia dah mula sedikit-sedikit makin menjauhkan diri. Jadi kita lihat keadaan manusia ini kadang-kadang dia cepat jemu bila melakukan sesuatu amalan yang baik. Maka sebab itu kita kena istiqamah, konsisten dengan satu amal yang baik. Kita doa, kita minta pada Allah, ya Allah,
tetapkanlah hati kami atas taat, patuh, melaksanakan segala perintah-Mu. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ini yang selalu kita doakan, supaya kita hidup dalam keadaan sentiasa beramal, dan kita mati juga dalam keadaan beramal dengan amal yang soleh. Maka sebab itu jangan jemu bila kita melakukan suatu amal. Dan setengah daripada kelakuan syaitan, bahawasanya menghiasi ia bagi mereka pada permulaan, menghendaki akan membanyakkan pada taat dan melebihi padanya. Maknanya syaitan bermula dia sentiasa memberi kita semangat, kemudian sedikit demi sedikit dia akan mula rasa lemah, rasa malas. Sebab itu penyakit yang menyebabkan kita futur, yang menyebabkan kita meninggalkan segala amalan-amalan yang baik yang biasa kita lakukan, ialah penyakit malas. Malas ni tuan-tuan memang tak boleh kita elak. Kadang-kadang rasa malas nak bangkit kan. Tambah hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti tuan-tuan. Kena hari kerja ni rajin pula tuan-tuan, kita bangkit awal, siap nak pergi kerja. Tapi bila cuti, kita dah mula dah rasa berat nak bangun pagi. Kadang-kadang kita masih lagi berada di tempat tidur kita, walaupun bunyi azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kadang dia tarik lagi selimut, macam udang galah, udang rekod, tarik selimut. Salatu khairum minan naum, sembahyang lebih baik daripada kamu tidur. Tapi itulah hakikat dia, syaitan menyelimuti dia. Kata Nabi, syaitan pada ketika itu mula melemahkan kita sedikit demi sedikit. Semakin kita meningkat umur kita, semakin kita rasa lebih kuat cabaran yang terpaksa kita hadapi, dan melebihi padanya. Dan bermula tujuan syaitan pada demikian itu bahawa merubah ia akan dia atas tumitnya dan meninggalkan perbuatan kebajikan. Dia kan nak rehat dia tuan-tuan. Dia mula nak meninggalkan segala perbuatan kebajikan. Dulu rajin, tolong orang rajin, kan? Jemput untuk, kita kata buat gotong royong untuk masjid, dan sebagainya. Tapi bila dah terpangkat, dia dah mulalah meninggalkan segala perbuatan kebajikan ataupun perbuatan atas lain daripada wajah yang dituntut, dan tidak peduli oleh syaitan yang dilaknat dengan yang mensia-siakan akan mereka. Mereka adalah pengikut-pengikut yang mengikut akan telunjuk syaitan. Sesungguhnya pengikut syaitan itu adalah orang yang sangat rugi. Kita baca dalam surah Yasin pun Allah peringatkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Sebenarnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Maka dilaknat, syaitan dilaknat dengan mensia-siakan akan murid mereka, pengikut mereka. Bahawa segala wirid, dan terkadang adalah ia pada kebanyakan senang sunat, dibaca Quran ataupun membaca ilmu syar'i atau zikir atau tafakur. Maknanya inilah yang paling dibimbangi syaitan. Bila kita banyak berzikir, kita banyak menuntut ilmu, kita banyak memahami tentang ajaran Islam, syaitan kalau boleh dia tak nak kita faham tentang ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu Nabi SAW pesan. Nabi tidak tinggalkan harta, dia tinggalkan kekayaan kepada umat dia. Nabi tinggalkan satu pusaka yang mesti kita berpegang dengan sungguh-sungguh, iaitu Quran dan juga hadis. Maka siapa yang berpegang pada Quran dan hadis, maka dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Syaitan akan gagal untuk menyesatkan Bani Adam. Bila Nabi SAW berpesan, tartu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul atau kama qala. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua perkara, kata Nabi, sekiranya kamu berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat. Kamu tidak akan tergelincir daripada jalan Allah selama-lamanya, kata Nabi. Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab itu Nabi kata, fala tafarraqul kitab ala innahu sayakunul umara
Akan berlakulah kita kata pemisahan antara Al-Quran dan kehidupan manusia. Manusia sudah mula meninggalkan Al-Quran. Manusia sudah mula menjauhkan daripada ajaran Al-Quran. Maka Nabi pesan, fala tafarraqul kitab. Jangan kamu meninggalkan Al-Kitab, yakni Al-Quran. Maka syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa berusaha sedaya mungkin untuk menjauhkan kita daripada menghayati akan kandungan kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah kita melakukan amalan dengan sembahyang sunatnya, dengan membaca Quran, dengan banyakkan kita datang dalam majlis ilmu, kita bersahabat berkawan dengan para alim ulama. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bagaimana seorang yang telah dihantar ke neraka diiringi oleh malaikat-malaikat. Ketika itu Allah tanya kepada malaikat pengiring, di mana seseorang yang fasik, yang mujrimin, yang dimasukkan ke dalam neraka. Cuba selidiki amalan dia. Adakah semasa hidup dia bersahabat dengan ulama, bersahabat dengan orang alim? Maka malaikat menyelidiki amalan. Semasa hidup tidak ada. Dia tidak berkawan dengan orang alim, dia tidak bersahabat dengan orang alim. Maka diberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan ini tidak pernah bersahabat dengan orang alim. Maka Allah tanya lagi, selidikilah olehmu, ada tak dia pernah makan bersama dengan orang alim? Tuan-tuan buka kitab Daqaiq al-Akhbar, ceritakan tentang riwayat ini. Bagaimana bila malaikat menyelidiki sama ada dia pernah duduk makan bersama orang alim, walaupun dia tak berkawan, tapi dia duduk makan bersama dengan orang alim. Maka malaikat memberitahu kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tidak pernah, ya Allah, tidak pernah dia duduk makan bersama dengan orang alim. Pada ketika itu Allah tanya lagi, selidikilah jika sekiranya dia pernah berkawan dengan seseorang, dan sahabat itu dan teman itu berkawan dengan orang alim, bukan dia tetapi sahabat dia. Maka jadi diselidiki, rupanya ada tentang dia berkawan dengan seseorang, dan seorang itu adalah yang sangat akrab, sangat berhubung baik dengan orang alim. Maka Allah kata, hentikan dahulu, dia atas rahmatku. Allah suruh hentikan dulu daripada dihantar ke neraka. Menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah yang dikurniakan kepada hamba-hambanya. Kita sahaja tuan-tuan kadang-kadang degil, kadang-kadang kita nak tunjuk seolah kita ni cukup dah dengan apa yang kita buat. Sedangkan apa yang kita buat sedikit, amalan kita sangat sedikit. Kita tak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sentiasa mengharapkan rahmat, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa minta setiap kali kita solat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan engkau gelincirkan hati kami, telah engkau berikan hidayah dan petunjuk. Betapa banyak di kalangan umat Muhammad yang tergelincir akan hati-hati mereka. Mereka lebih suka kepada keseronokan dunia, mereka lupa tentang keseronokan ketika mati di dalam keadaan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Keseronokan akhirat, yakni syurga Allah yang Allah janjikan kepada kita. Mereka hanya nampak dunia sahaja. Bangkit pagi tuan-tuan, bukan pergi masjid, pergi jogging dekat Taman Tasik. Nampak? Nak jaga badan, badan sehat, cerdas. Sebab itu tuan-tuan, Allah beri pada kita nikmat kuah walaupun kita tidak kuat. Saya tuan-tuan, umur dah 50 tahun lebih dah tuan-tuan, kan? Orang 50 tahun lebih ni dah mau tak mau mesti ada penyakit, penyakit orat, penyakit tak boleh duduk lama tuan-tuan, sakit pinggang, kan? Mana padang bangkit-bangkit pagi tu rasa melayang badan, rasa macam nak terbah ya. Mungkin darah tinggi ke, darah rendah ke, mungkin kita kekuatan kita lemah. Tapi kenapa kita boleh sampai ke masjid? Kenapa Allah gerakkan hati kita boleh duduk berjamaah di masjid? Sebab kekuatan inilah yang disebut kuwah. Allah beri kekuatan untuk beribadat. Ada orang tidak ada kekuatan untuk beribadat, tetapi untuk
hal-hal keduniaan dia ada kekuatan. Dia boleh start daripada pukul 5 jogging pusing. Dia boleh awal-awal pagi kayuh basikal sampai ban pecah. Sampai ban pecah. Mati patah balik. Kena koti canai 4 kepin balik. Banyak tuan-tuan. Saya abang ipar duk berniaga dekat dengan ban pecah tu yang ada kat pintu gerbang tu. Banyak orang tapping. Datang kayuh basikal. Awal pagi sampai dah. Exercise. Kita exercise kita ialah datang ke masjid. Kita jaga makan, makanan rohani kita jaga, makanan jasmani pun kita jaga. Hari ni ada orang jaga hanya makanan jasmani saja, kan? Tapi makan rohani dia tak jaga. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, bila kita nak membersihkan benda yang zahir, maka hendaklah dengan benda yang zahir. Bila kita nak membersihkan benda yang batin, maka hendaklah dengan benda yang batin. Kalau baju kita kotor, pakaian kita kotor, maka kita bersihkan dengan benda yang zahir. Belilah serbuk pencuci, Fab ke, Breeze dengan beribu-ribu lemon, lorok, cuci, bersih tuan-tuan. Oh ustaz, saya ni tak tahulah, berasa benak hati, rasa kotor, saya nak minum klorok. Mampu lah. Maknanya benda yang zahir dengan benda yang kita beli, nampak. Tapi batin ni dengan zikrullah. Bila kita rasa lemah, kita rasa malas, kita rasa berat, badan kita nak beribadat, maka kita mula datang masjid. Kemudian kita banyakkan berzikir, kita banyakkan membaca Al-Quran, kita ingat Allah, kita duduk dalam majlis ilmu, kita bersahabat dengan orang yang baik, maka insya-Allah inilah makanan rohani yang insya-Allah hati kita jadi makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan makin kita bersemangat untuk kita melakukan amalan. Susah ke tuan-tuan? Tak susah, tapi kerana asy-syaitan yudillu. Syaitan sentiasa menjadi penghalang utama. An-nafsu tunazi'u, dan nafsu kita sendiri yang sentiasa merangsang kita untuk melakukan perkara yang menyeronokkan. Nafsu ni bila syaitan duduk menguasai, tu yang jadi lemah. Tapi nafsu ni bila iman yang menguasai, jadi kuat. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Kami ilhamkan pada manusia itu ni nafsu yang fujur, ada benda jahat, dan takwa. Dua perkara ni akan berada dalam ni, Allah letakkan dalam nafsu kita sendiri. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi mereka yang mensucikan, akan nafsu dia. Wa qad khaba man dassaha, dan amat rugilah bagi mereka yang mengotorkan akan nafsu. An-nafsu tunazi'uhu. Dan halangan kita juga adalah orang kafir yang sentiasa cuba nak mengubah pemikiran kita, supaya kita ni suka melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Itu tuan-tuan. Kita melihat ada di kalangan mereka cuba nak menimbulkan kecelaruan. Oh, dia kata, apa takut? Iblis tu, dia kata, iblis tu jadi daripada pucuk api, ataupun daripada api. Azazil daripada pucuk api, kan, daripada api. Maka dikeluar dari syurga. Bila tak nak sujud pada Adam, bila Allah perintahkan malaikat ni, malaikat Azazil ni sujud pada Adam, dia enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba, enggan, wastakbar, sombong. Sedangkan duduk dalam syurga, dia dah merasakan nikmat syurga yang tak boleh dibayangkan bersama dengan Nabi Adam. Tapi bila Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan sujud, dia enggan. Maka Allah nyahkan pada syurga. Iblis, syaitan, jadi pada api. Jadi dia masuk dalam neraka, neraka pada api. Ada orang guna hujah ni, hujah akal. Kata, Tok Guru, saya nak tanya Tuan Guru ni, Tuan Syekh ni, kalau Tuan Guru boleh jawab, saya akan jadi anak murid Tuan Guru. Ada 3 soalan dia tanya. Saya akan jadi anak murid Tuan Guru. Tapi kalau Tuan Guru tak dijawab, mana minta maaf. Antaranya ni lah.
Sebab itu syaitan dia kata, dia tak takut untuk menyesatkan Bani Adam ni. Sebab dia api yang masuk dalam api. Bila api masuk dalam api, apa dia seksaan dia? Apa dia kesakitan dia? Sebab api masuk dalam api. Tengah orang tuan-tuan mungkin berfikir betul juga. Maka tuan guru Syekh tadi, bila dia tanya macam tu, dia angkat tangan tuan-tuan, dia hayun sekuat hati, dia bagi penampak. Dia bagi penampak, terpusing-pusing tuan-tuan. Dia kata, aduh sakit. Kenapa tampak saya tanya macam tu, salahkah? Salahkah saya tanya macam tu? Saya nak jawapan daripada Tuan Syekh, Tuan Guru. Tuan Guru bubuh penampak. Ini tak sepatutnya. Marah dia dekat Tuan Guru tadi. Tuan Guru kata apa? Itulah jawapan dia. Kerana kamu nak tahu apa jawapan daripada aku, maka jawapannya inilah. Dia bubuh penampak tuan-tuan. Sekuat hati. Lebam muka dia. Dia kata, kenapa kamu sakit? Lepas tu, kamu tak sakit. Kamu tak sakit. Pipi kamu tu kulit. Tangan aku ni pun kulit. Kulit bertemu kulit. Patut tak sakit sebab kulit. Kalau kata besi ke, batu ke tuan-tuan, bayangkan ni kulit. Takkan sakit. Api dengan api. Kulit dengan kulit. Itulah jawapan. Jangan kita mempermain-mainkan dan mempersendakan sesuatu yang telah Allah tetapkan sebagai peringatan bahawa neraka itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran, kita baca Al-Quran, kita melihat bagaimana bila Allah sebut neraka, azabun azim, mesti ada. Sebut azab saja mesti ada. Allah tambah lagi dekat ujung. Tidak ada Allah sebut azabun saja, tak ada. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabun syadid, azab yang bersangatan dahsyatnya. Azabun azim, azab yang sangat besar. Semua orang ceritakan bagaimana dahsyatnya siksaan neraka kepada orang-orang yang berdosa, golongan munafik, golongan kafir dan golongan fasik yang Allah sediakan untuk mereka. Maka kita kena ingat, syaitan dilaknat dengan yang mana mensiakan akan murid. Kemudian segala wirid, maknanya pengikut dia, murid ni mana pengikut dia, meninggalkan wirid. Terkadang adalah ia kebanyakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun kadang-kadang kita kena buat, tuan-tuan kena buat. Sebab dia memperbaiki segala amalan wajib yang kita lakukan. Kadang-kadang hak wajib tu kadang-kadang kita buat tak apa nak sempurna kan. Kadang-kadang kita kusyuk, kita kadang-kadang tak berapa nak kusyuk. Maka hak sunat itu merupakan menambahkan kita punya amalan yang wajib. Membaca Al-Quran, kemudian mempelajari ilmu syar'i, makna ilmu fardu ain. Ilmu syar'i, ilmu fardu ain. Berzikir, tafakkur, makna sentiasa berfikir, sentiasa berfikir tentang kebesaran Allah. Ya Allah, engkau jadikan tubuh aku ni sempurna. Mata di atas, hidung, mulut. Kalau hidung ni tuan-tuan, lubang hidung naik ke atas, mungkin susah kita tuan-tuan. Jalan tengah hujan tu pasal kena letak payung dekat lubang hidung tu, kena tahan sebab takut masuk lubang hidung. Allah jadikan elok je, jatuh pun dia tak masuk dalam ni pernafasan kita ni. Mulut letak bawah hidung. Kalau mulut dekat pusat, lagi seronok tuan-tuan. Nak makan senang kan, lekat apa ke tulang ke, Allah, tulang pula dah. Suap ni tu. Tapi adakah cantiknya kejadian manusia ni kalau mulut ada dekat pusat? Nak makan kena buka butang dulu, baru nampak mulut suap. Allah takkan kita nak makan ni, walaupun mulut tak nampak, tapi ambil makanan suap, masuk dalam mulut tuan-tuan. Masuk anak-anak yang baru nak makan beringat dengan tangan, dia suap kat mulut dia. Kita tak nampak orang makan suap kesilap masuk lubang hidung. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Dia mulut. Sebab itulah kita hebat kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadi 360 sendi kita berfungsi. Sampai dekat ujung jari ni pun ada juga ni ujung.
sendi dia kan. Semua tuan-tuan kira dalam kitab sebut 360 sendi. Ini hujung ni. Apa fungsi dia? Kadang saya terfikir, saya kata, apa benda hujung ni? Yang ni kita faham lah sebab kita nak makan. Kita boleh lipat masuk. Ini kita makan masuk ni. Tapi hujung. Suatu ketika tuan-tuan, pasal gatal lubang hidung. Rupanya boleh korek hidung ni. Masuk semua. Sedap ni. Ni hujung. Semua Allah jadikan ada manfaat. Qu anfusakum. Allah sebut. Fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan tentang kelebihan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sebut akan sepotong daripada adab yang berhajat kepadanya oleh orang yang beramal. Dengan ini segala pekerjaan pada bangsa agama, daripada apa yang ada dalam ajaran Islam. Maka berkata kami, saya bahawasanya ada bagi engkau wirid daripada sembahyang. Maknanya kita sentiasa melakukan amalan-amalan, membaca zikir-zikir, itu sebagai wirid, amalan wirid. Bila kita wirid, kita akan beramal pula dengan disebut warid. Kita beramal dengan wirid. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita letakkan kebesaran Allah dalam hati. Bukan lagi kebesaran makhluk. Itu warid. Kita tak nampak dah, walaupun dia ni orang yang ada kedudukan tinggi, dia ni kaya, kita tak pandang kekayaan dia. Kita melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Allah yang maha kaya. Allah yang memberikan segala-galanya. Maka kita tidak bergantung kepada manusia, maka kita bergantung kepada Allah semata-mata. Dan sebut daripada sembahyang sunat yang lebih atas segala sunat, yang warid seperti rawatib, yang engkau tentukan baginya waktu. Itu setiap kali sebelum solat, kita buat sembahyang sunat, sunat rawatib. Sebelum, selepas maghrib, isyak sebelumnya, selepas, semua subuh lah, subuh kita tak ada lah buat sembahyang sunat ba'diyah lepas pada subuh kan. Tapi walaupun ada juga perbahasan, jadi kita pun kata itu masalah khilafiyah. Kita ada tok guru ustaz mana dia kata kita boleh buat sunat selepas subuh dengan sebab kita dah biasa buat sunat sebelum subuh. Tiba-tiba terlupa, dia kata. Bila terlupa, kita ganti balik sembahyang sunat tadi selepas subuh. Itu terpulanglah. Kita tak nak bahaslah benda-benda tu tuan-tuan. Cuma lepas daripada subuh ni, maknanya tidak ada solat-solat kecuali sunat isyraq dia. Sunat isyraq bila naik matahari, sunat duha. Kita nak buat juga, buat sunat, bukan sunat lagi, qada. Qada subuh ke, qada apa pun buatlah. Dan engkau menentukan akan dia dengan bilangan yang berkuasa. Boleh buat sebanyak mana. Buat solat bangun malam mayang, berapa rakaat yang kita mampu buat. Sunat tasbih kan. Orang tak biasa sunat tasbih tu, saya pernah bawa. Walaupun sebaik-baiknya kita buat secara bersendirian, tapi kerana kita nak bagi motivasi lah, nak bagi semangat pada orang yang mula nak beramal dengan solat-solat sunat ni, buat secara berjemaah. Mayang sunat tasbih. Bila malam biasanya kita akan buat 2 rakaat salam. Lepas tu buat lagi 2 rakaat. Kalau buat siang 4 rakaat terus sekali, 1 salam. Jadi malam kita buatlah. Dia makan masa dekat sejam tuan-tuan. Lebih-lebih kurang dalam 45 minit, 50 minit. Ataupun sejam lah. Sebab sunat tasbih ni dia ada tasbih dia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya setiap pergerakan tadi kita dah salam dah, kawan tu masih lagi duduk, tak bangkit-bangkit, sujud. Oh hebat tuan-tuan, nak bangkit lagi. Rupanya lena dah. Sampai ke lena tuan-tuan, tak biasa buat. Jadi mungkin letih kot. Jadi kita pun ni pasal apa dia tak tahiyat lagi. Orang dah habis salam dah. Rupanya lena tuan-tuan. Itu seronok juga tuan-tuan, bila kita buat cara jemaah ni. Maknanya kita jadi semangat dalam keadaan kita melakukan secara beramai-ramai. Tapi sebaik-baiknya, afdalnya kita buat sendirilah.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kan? Kita bangun walaupun sedikit daripada waktu malam itu untuk kita melakukan sembahyang-sembahyang malam. Dan mengekali engkau atasnya. Makna kena istiqamah lah. Mengekali dengan amalan sunat tadi. Dan adalah salaf salihul rahimahullahu ta'ala. Mereka yang wiridnya sehari semalam 1000. Dan ini amalan-amalan tariqat yang mereka wajibkan atas diri mereka. Orang yang takarub ni, orang yang dah mula rasa terlampau khusyuk dalam beribadat, mereka meletakkan sasaran. Setiap hari dia akan baca subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali. Maka itulah wirid yang telah diwajibkan atas dia. Seperti Imam Ali bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan setengah daripada mereka itu mereka yang wiridnya 500 rakaat. Setengah daripada mereka yang wiridnya 300. Sehingga kepada lain daripada demikian itu. Dan ketahuilah orang bahawasanya bagi sembahyang itu rupa yang zahir dan hakikat yang batin. Baik itu sembahyang tu benda yang kita nampak zahir, tetapi dia ada ruh. Baik itu ruh sembahyang ni lah yang menunjukkan kehebatan. Ada orang di sembahyang saja, tapi dia tidak ada ruh dalam sembahyang. Baik itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang di sembahyang, tetapi sembahyang dia seperti kain yang buruk yang kemudian dicampakkan semula oleh malaikat. Dia tak naik sampai ke ada di antara satu jemaah, seorang jemaah, dia jumpa saya lah kan. Saya ni kadang-kadang mengajak masjid surau, banyaklah kita berkawan-kawan dengan orang masjid, orang surau dan sebagainya. Dia kata, ustaz boleh tak ustaz teguk ni imam kami? Dia kata imam okey lah, tak masalah. Dia kadang-kadang dia banyak bersenda gurau sikit, dia kata dengan geng-geng dia lah, ada geng-geng dia. Kami nak teguk, kami segan pada imam. Saya kata awal bila orang imam yang bertugas, dia semayang, dia ada 4-5 orang, dia jadi tak macam mana, suka usik. Dia habit tu suka musik kan. Kadang pegang punggung kawan tu, orang pakat tak orang lain pakat tengok ni. Ini imam ni orang yang orang akan sentiasa perhatikan, orang yang baik, orang yang paling mulia di kalangan ahli jamaah, orang yang ada kelebihan. Memang dia boleh baca Quran dengan baik dan sebagainya, tetapi kena jaga juga izzah dia, kemuliaan dia. Sebab orang tengok jadi imam, tapi semayang duk usik-usik lagi orang, duk singgung-singgung lagi. Ini tentu masalah yang berlaku. Dia tak ada roh. Bila kita ni orang yang macam saya lah tuan-tuan, orang kata ni ustaz. Bila ustaz tu maknanya kita kena jaga title ustaz tu. Kadang-kadang kita pergi, kita berdiri dekat kedai 4 nombor ekor pun tak boleh. Tak boleh ikut. Bukan kita duduk nak tunggu kawan. Tapi orang boleh ambil gambar tuan-tuan. Walaupun kita ni maknanya kebetulan kita nak tunggu sahabat kita, kita tak perasan, kita duduk depan kedai nombor ekor. Kena pasti juga tengok, nombor ekor ni, kita kena pergi cari tempat lain. Itu pun boleh jadi fitnah tuan-tuan, jangan main. Jadi kena jaga duk parti. Sebab kita tengok orang ni dengan 2 biji mata yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi orang tengok kita bukan kata 2 biji mata, beribu-ribu, beratus-ratus mata yang kenal. Jadi sebab itu kalau kita pergi pasar, kata tuan-tuan, kadang-kadang saya minta maaf. Saya bagi tahu, kadang-kadang saya tak perasan siapa yang ada kiri kanan tu. Saya terus pergi. Sampai ada yang jumpa, dia kata, ustaz lah hari tu saya angkat tangan ke ustaz. Ustaz berdek ya, ustaz sombong. Saya kata minta maaf lah, saya bukan jenis tengok kanan tengok kiri dah, kerana saya nampak di depan je. Nak beli barang saya terus balik. Lepas tu kalau rumah kata nak ikut, saya kata hang nak pergi sendiri. Orang perempuan ni dia lain tuan-tuan. Kalau bawa dia kita kena duduk, dia belek, nanti dia pergi pula kat ujung tu, tengok, dia teliti sikit. Kalau beli bawang tu tuan-tuan, dia tengok, yang ni tak elok dah, tapi hujung lagi. Kita pergi pula, tunggu lagi. Bagi tahu, duduk rumah biar saya beli, tulis apa benda. Ni tuan-tuan, sebab kita nak jagalah kadang-kadang. Tambah kita pergi pula kedai-kedai makan, tiba-tiba rupanya ada band kan, band apa panggil basker kan, yang tu. Kita pun kalau semua orang tak okey, tak ada masalah. Tapi kita tengok baik kita cari kedai lain lah.
Sebab takut juga, oh ustaz ni rupanya peminat karaoke. Ni dah buka pula ni. Saya mengajar dekat kampung Diu kan, masjid. Balik tengok ada lampu dulu. Oh, cantik nampak kedai makan ni. Tengok motor penuh. Orang tua-tua pun ramai. Rupanya dia buka satu karaoke macam tu. Dia tak ada dah tuan-tuan. Lepas ada satu aksiden mati kan orang tua tu, dia dah seberang nak pergi karaoke, kena langgar. Lepas tu beberapa hari dah dekat hospital, meninggal. Lepas tu tutup. Buka pula satu lagi tempat. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan tengok TikTok, tuan-tuan pandai ke tengok TikTok kan? Saya tak pandai lah TikTok, tapi kita boleh buka tengok. TikTok ni dia video pendek. Jadi orang tengok tu tak jemu. Bukan video, dia TikTok ni satu video yang berapa saat dia. Dia tangkap. Ni banyak orang tua-tua tuan-tuan, dia dah mula nak seronok berjoget. Tengok pakai sorban, pakai jubah, ada pakai ketayak. Ambil gambar. Oh, menarik tuan-tuan. Jadi kita tengok tu, dia aizah dia tu, kita tu Allahu Akbar. Orang kata hari ni Pak Lebay, orang yang ada dah, dia tak respect ni ketayak atas kepala ni tuan-tuan. Dengan perempuan makcik-makcik tua pakai menyanyi. Sebab terlampau seronok. Dapat kita kata buat majlis walimatul urus. Hari ni dah start. Ada DJ dia sendiri, ada karaoke dia sendiri. Kadang sampai petang, okey, mula tu okey lah, tapi bila dah petang dia mula start karaoke. Kalau suara tu jenis sedap, boleh tahan juga. Ini macam buluh pecah tuan-tuan, macam orang duk berak tak keras. Kita pun dengar, ya Allah kan. Jadi sebab itu kita kena sentiasa jagalah Aisyah. Kita nak orang masjid, mana kita kena jaga kemuliaan kita. Allah beri kemuliaan pada kita. Tambah orang yang beri penghormatan pada kita sebagai imam, sebagai pegawai masjid, sebagai orang yang bertanggungjawab menguruskan rumah Allah. Pahala kita dapat bukan sikit tuan-tuan, bukan sikit. Allah beri ganjaran yang berlipat kali ganda. Sebab kita ni antara yang menolong agama Allah. Sebab itu kalau kita lihat kelebihan yang Allah beri, nescaya kita akan jaga kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, daripada perkara yang batin. Bila kita nak mengubati benda yang batin, maka hendaklah dengan benda yang batin juga. Dengan zikir dan sebagainya. Dan tidak ada daripada orang yang mengekali baginya sembahyang itu. Mana orang yang salat itu yang istiqamah, dengan harga di sisi Allah Ta'ala, sehingga mendirikan ia akan rupa yang zahirnya. Makna dia kena tunjukkan sembahyang itu dalam bentuk yang zahir. Itu nama dia amal. Kita hidup dekat dunia ni, kita tak boleh melakukan sesuatu dengan cara batin. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang sembahyang pakai niat? Saya dah jumpa dah tuan-tuan. Saya dah boleh kata berbahas lah kan. Dia sembahyang pakai niat dia. Pakai niat. Saya kata bawa main kitab. Daripada mana kitab yang dia kata kami ni sampai peringkat tajalli. Tahalli, tajalli. Tajalli ni sampai satu makam Allah tidak melihat kepada perbuatan, tapi Allah melihat kepada hati. Hati ni menembusi sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita walaupun kita dalam keadaan berniat saja. Waktu subuh aku niat sembahyang subuh, Allahu Akbar, laina balik. Nanti masuk waktu zuhur, aku sembahyang zuhur kerana Allah Ta'ala dengan niat. Hanya sembahyang pakai niat saja. Jadi tuan-tuan, saya kata tak betul. Nabi ni orang yang paling mulia. Nabi ni orang yang paling hampir dengan Allah, kekasih Allah. Salu kama ra'aitumuni usalli. Yang kita semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Jadi kita nak letak makam kita ni sampai sembahyang pakai niat. Pakai niat. Saya kata lah ni, begitu dekat dia, sekarang makan pun pakai niat. Jangan makan ada benda yang ada di depan. Nasi ke, kambing perap ke, kan? Ikan apa nama? Ikan siakap 3 rasa ke. Tak perlu. Niat, ya Allah, aku berniat saja makan nasi dengan kambing kurma. Lepas tu niat. Kita boleh tak? Kelipok mata dia. Awak tak mau? Awak tak mau makan? Ada bini tak? Ada. Niat. Bini tak ada tapi niat. Aku
Bayangkan ada isteri secantik Siti Nordiana. Contoh. Niat saja kahwin. Kalau nak bini kena ada bini. Duduk sama-sama makan berterkedarah, nak kena ada makanan. Tapi bab sembahyang niat. Kita geram juga tuan-tuan. Cuma saya tak katalah kepada tengkorak hang, tak ada. Cuma saya kata taubatlah, taubat. Puasa tak puasa tuan-tuan. Kerja tukang kebun, kan? Memanglah kan kerja berpeluh apa semua, tapi tak puasa. Bulan puasa dia tak puasa. Kan banyak ada orang nasihat sampai saya lah dia tunjuk kitab dia. Tok guru dia bagi apa kitab apa tahu Indonesia punya tu. Indonesia ni banyak amalan-amalan khurafat, amalan syirik tuan-tuan. Agama yang apa tu, ajaran yang pelik-pelik Indonesia ni tuan-tuan. Jadi sebab itu saya kata tak boleh pakai buku ni, tak boleh pakai. Lah dia tak mau juga. Sakit tuan-tuan. Sakit makan belerang. Atau belerang. Saya pergi melawat dekat hospital, dia duduk korek tu. Korek apa nama mancis tu, dulu kan pakai mancis tu, dia ambil belerang tu. Dia kata nak bagi panas perut, makan. Oi, saya kata, lain macam nampak ni. Besok meninggal. Hati ya. Dan saya pernah dijemput untuk bagi satu macam tausihat lah. Pakai lebay apa semua ramai. Mereka ni bukan ahli solat. Semai Jumaat pun mereka panggil apa agama apa? Dulu panggil mak matahari kot. Mak matahari kot, dia tak solat. Mereka dengar angguk-angguk kepala kan. Rupanya, mereka ni bukan orang yang macam kita. Kita sembahyang, pergi masjid, pergi surau. Tapi hidayah ni kita tak tahu kan. Kita tak boleh nak bagi hidayah Allah. Cuma mereka dengar dan mereka tak adalah nak soal-soal kita tak. Mereka dengar. Cuma orang beritahu, ustaz, ni ditunjuk. Semua tu kumpulan orang yang jenis mengaji, yang jenis tak semayang. Semayang pakai niat. Dulu tuan-tuan ingat tak? Pergi Mekah pun tak pergi Mekah. Pergi Penang ya. Kampung Seronok nama dia. Sana semua orang pakai putih. Surau dia semua putih kalau tak silap lah. Saya punya beras. Beras saya duduk kat situ. Dia kata orang pelapor tak masuk. Sampaikan dah meninggal lah dia punya pengasas dia tu. Tapi dia kata ada lagi, Syakir Baki tu ada lagi. Tapi tak buat dah lah haji dekat situ. Sebab kan kena tindakan lah kan, majlis agama. Mereka beranggapan bahawa boleh buat haji. Tak payah pergi ke Mekah, buat haji dekat situ. Kampung Seronok nama dia. Ada orang Penang ni. Ada. Tapi sebenarnya tak ada lah. Tak ada dah tuan-tuan. Dulu. Tapi Syakir Baki tu masih ada lagi. Pengikut yang masih percaya lagi dengan benda-benda yang karut. Benda yang tak betul. Sebab apa? Tak mengaji. Asal tak mengaji. Mengaji tak mau dengar. Mengaji tak mau dengar. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab itu manusia ni bila hati tu kita kata degil, sombong dengan Allah, maka susah nak masuk hidayah petunjuk. Sebab itu penyakit mula futur ni disebut mim alif lam sin. Dia akan jadi malas untuk dia memahami ilmu kan? Jadi sembahyang disebut, dan tidak ada daripada orang yang mengekali bagi sembahyang itu harga sisi Allah Ta'ala sehingga sendiri hingga mendirikan ia akan rupa yang zahir. Kita buat. Cuma dalam sembahyang itulah kita kena masukkan benda yang roh dia. At-ta'zim itu roh dia. Al-haya itu roh dia. Ar-raja itu roh dia. Kita rasa malu. Kita sembahyang tu kata Allah, aku sembahyang ni. Kita rasa dengan tak sempurna kan. Kita menghadap Raja Sultan, kita buat sebaik mungkin dengan pakaian, dengan apa semua, dengan tertib dia. Tapi bila kita menghadap Allah, kita buat hala balai ya. Jadi kita rasa ya Allah, tak sempurna ibadat. Itu juga roh ar-raja kita mengharap, at-ta'zim kita membesarkan Allah. Seperti ban dituntut daripada syarak, maka rupa yang zahir itu iaitu segala rukun dan adab yang zahir. Sempurnakan rukun dan adab yang zahir. Banyak kita lihat kadang-kadang tak sempurna. Terutama orang yang mula start sembahyang atas kursi tuan-tuan. Pastikan dia kena jaga. Syarat yang membolehkan dia duduk atas kursi. Kalau dia boleh berjalan, takbiratul ihram mesti dia berdiri. Jangan dia duduk. Banyak saya tengok dia berjalan boleh, tapi bila letak dia kursi terus duduk, terus dia takbiratul ihram dalam keadaan dia berkuasa berdiri.
Dia berdiri, kemudian duduklah dalam keadaan mungkin dia tak boleh nak lipat lutut dia. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat. Kecuali dia masuk dengan ditolak atas kursi roda, itu lain cerita. Jadi maknanya jaga mengikut kemampuan. Maknanya tanya orang-orang yang arif tentang bagaimana solat dalam keadaan uzur, dalam keadaan kita tak ada kekuatan. Daripada qiyam berdiri, daripada qiraah kita membaca dengan bacaan. Sebab itu kita bila sembahyang mesti sekurang kita dengar dengan telinga. Sebab rukun qauli dalam sembahyang. Mesti rukun qauli kita kena sebut benda tu dengan sekurang-kurang telinga kita dengar. Ni tak dengar langsung. Bukan rukun qalbi. Takbir tu Allahu Akbar mesti dengar. Telinga kita dengar Allahu Akbar. Ni duduk sebelah kita. Mana takbir dia? Dalam hati. Dan itu rukun qauli. Mesti sebut Allahu Akbar. Jadi perkataan Allahu Akbar itu adalah rukun. Jadi setengah orang dia dalam hati je. Kata angkat tangan, kataan Allahu Akbar tak keluar pada mulut dia. Jadi rukun qalbi. Bukan lagi rukun qauli. Dia kena, banyak orang kadang-kadang tersilap. Dan rukuk dan sujud. Rukuk. Termasuk sujud. Kena faham pula rukun sujud. Berapa rukun sujud? Kena mengaji bab fiqh. Dan tasbih dan umpamanya. Dan adapun hakikatnya iaitu hudur. Apa maksud hudur? Menghadirkan jiwa dia dalam solat. Kena hadirkan jiwa bahawa aku sedang solat. Jadi kita jangan kita pikiran kita menghayalkan sesuatu. Jadi mana kita tumpukan fokus. Hudurul qalbi, mana kita hadirkan hati kita. Serta ikhlas. Kena ikhlaskan niat. Dan qasad kerana Allah. Mana kita tumpu kerana Allah Ta'ala. Dan berhadap dengan sempurna hemah atas Allah Ta'ala. Dan menghimpunkan hati di atasnya. Bahawasanya adalah fikiran itu menyimpan ia atas sembahyang. Maka jangan bercakap-cakap oleh hati engkau dengan yang lain daripadanya. Dan adalah engkau itu beradab dengan adab dan bermunajat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan. Itu dulu ingat PKP. Banyak orang masukkan dalam TikTok, dalam video kan. Betapa banyak cabaran dia lah. Ada seorang bapak tu, bapak kata Wan kan, semayang kan, cucu duk merangkak pasal kain tu, sampai belakang pakai gelak habis. Tuan-tuan bayangkan susahnya semayang kat rumah. Biasa dia pergi masjid, tapi sebab PKP tak boleh, semayang kat rumah berjemaah. Itulah kadang-kadang anak-anak cucu ni kadang-kadang kacau kan. Jadi kita tak boleh marah lah sebab budak-budak kan. Cucu saya pun kadang-kadang kena semayang, dia naik atas belakang. Dia naik atas belakang kan. Rasulullah pun pernah solat tuan-tuan, Hasan ke Husin, naik atas belakang Rasulullah. Rasulullah duduk sampai Rasul tak bangkit. Sampailah dia puas main kat belakang Rasulullah, dia turun bawa Rasulullah. Mana Rasulullah layan. Cucu dia duduk atas belakang dia. Ketiga Nabi sedang sujud. Dan berjagalah adab daripadanya, dan adalah engkau itu beradab dengan adab munajat serta Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, innama musalli munajin rabbuhu. Artinya sungguhnya orang yang sembahyang itu sedang bermunajat dengan Tuhan. Mana dia berbisik dengan Allah. Dia bercakap-cakap dengan Allah. Baik itu kita sembahyang saja. Antara yang kita minta pada, kita dah mula minta pada Allah. Wajah tu adalah fatarus samawati wal ard hanifah musliman wa lam musyrikin. Kita dah minta sesuatu. Inna salati, sembahyangku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepadamu ya Allah, Tuhan sekian alam. Ini permintaan yang kita minta kepada Allah. Kita baca pula Fatihah. Kita ada 3 makam. Satu makam Allah, satu makam kita dengan Allah, satu makam kita. Mana dalam surah Al-Fatihah ada 3 makam. Jangan ceroboh makam Allah. Jangan kita ceroboh makam Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu makam Allah, hak Allah. Jangan ceroboh. Dia sebut segala pujian. Kita tak boleh puji makhluk, puji Allah. Allah yang berhak dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin, yang memerintah sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada siapa pun yang pemurah, pengasih, penyayang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makam Allah.
Maliki Yaumiddin, yang memiliki segala kerajaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Makam kita dengan Allah, Allah serahkan pada kita satu, kepada Allah satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu makam hamba. Pada Engkau ya Allah, pada Engkau ya Allah kami sembah. Maknanya itu makam Allah, kita sembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah. Kita minta tolong pada Allah. Yang lain tu di bawah tu semua itulah makam hamba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk pada kami jalan yang lurus, kita minta pada Allah. Semua apa yang kita lakukan dalam sembahyang adalah merupakan bisikan kita dengan Allah, munajat kita dengan Allah. Munajat ni permintaan. Jadi tuan-tuan, dan kita meninggalkan sembahyang kerana terputuslah, kita kata munajat kita, hubungan kita dengan Allah akan terputus. Baik itu semuanya orang yang sembahyang itu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah tuan-tuan ya. Berhenti setakat ni, kita akan sambung dengan satu hadis ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban mah'uman bi syukrik wa hinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan wasi'a wa amalan salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tertangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.